أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang setia bersama My Quran Time, baca faham amal. Pada hari ini kita dalam sesi ulang kaji kita pada halaman yang ke-120 hingga 124, dan istimewa pada hari ini kita bersama dengan tetamu untuk kita belajar. Saya belajar dengan Ustaz Abdullah Bukhari. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga dengan Ustaz Abdul Tarmizi. Ya, Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Kita ada tetamu. Ya, terima kasih pada Ustaz Abdul Bukhari sudi ke teratak kita Ustaz. Ya, betul. Teratak, masya-Allah. Teratak inilah setiap hari Ustaz ya. Ini teratak bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah untuk sama-sama setia bersama Al-Quran, kerana kita yakin bahawa inilah antara peluang untuk kita berinteraksi dengan ayat-ayat Allah. Moga-moga dengan bacaan tilawah kita ini ia menjadi syafaat dan menjadi bukan hujah ke atas kita, tetapi menjadi syafaat apabila kita sampai di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan kita memulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz Fazrul, yang dikasihi kepada Ustaz Abdullah, khususnya tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mari kita mulakan dengan membaca sama-sama, kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan surah Al-Fatihah sebentar tadi untuk kita sama-sama mengingatkan pada diri kita bahawa selalu kita memuji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin pada setiap masa ya, kerana kita adalah umat alhamdulillah, dan alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kitab yang diturunkan ya. Kalau di dalam surah Al-Kahfi itu alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, meluruskan apa yang bengkok mungkin dalam pemikiran, dalam perasaan kita. Itulah apa yang kita peroleh daripada Al-Quran. Dan sudah tentunya pada hari ini pada halaman 120 ini adalah dua muka surat terakhir daripada juz yang ke-6, dan selepas itu kita bergabung ataupun meneruskan pada juz yang ke-7 pada halaman 122 sehingga 124 yang kita akan ulang kaji pada hari ini. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh lagi pemindahan kepada juz, dan juga kita di hujung ataupun kita sudah tidak lama habis surah Al-Maidah, kita nak mengulang kaji apakah sebenarnya gambaran luas tentang surah Al-Maidah, dan mungkin ada kaitan dengan surah An-Nisa yang telah kita belajar beberapa minggu yang lepas. Mari kita sama dengar daripada Ustaz Abdullah Bukhari. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi, insya-Allah.
teratak yang cantik. Subhanallah. Teratak syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, surah Al-Maidah ni kalau kita boleh katakan ini antara surah kebanggaan umat Islam. Oh subhanallah. Sebab surah ini antara surah terakhir, dan dalam surah Al-Maidah ni ayat ketiga yang menjadi bukti pengiktirafan Allah tentang Islam, agama yang diredha. Itu, dan ayat itulah pada turun kepada Nabi ketika baginda berada di Arafah semasa menunaikan haji yang terakhir. Bahkan zaman Sayyidina Umar ada seorang Yahudi berjumpa Sayyidina Umar. Dia kata ada satu ayat dalam Al-Quran kamu, kalau turun kepada kami akan anggap itu hari raya. Dia tanya ayat mana? Ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan. Lalu kita bertitik tolak daripada itu. Sepatutnya surah Al-Maidah ni melambangkan satu kesempurnaan syariat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Lepas tu surah Al-Maidah ni dalam sebuah riwayat Sayyidina Umar pesan, dia kata apa? Ajarkan kepada lelaki-lelaki kamu surah Al-Maidah. Maknanya kalau orang perempuan, ajarkan surah An-Nur. Kenapa kedua-dua surah ni ada konten, ada isi kandungan yang sangat sesuai untuk orang lelaki dan orang perempuan. Macam surah Al-Maidah ni, dia ada isu berkaitan dengan hudud, hukum mencuri, hukum hirabah. Hirabah ni maksud kegiatan melanun, apa sepatutnya hukuman-hukuman dilakukan, kewajipan menjaga janji. Lagi kita boleh tengok kewajipan menegakkan hukum Allah. Walaupun ayat-ayat itu sebenarnya ditujukan kepada ahli kitab. Ada tiga. Allah kata waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun faulaika humudz zalimun, dan juga fasikun. Setiap satu tu ada degree-degree dia. Kalau penolakan itu dengan maksud mengingkari, mereka itu orang yang kufur, zalim dan fasik dan sebagainya. Dan surah Al-Maidah ni juga kalau kita perhati di awal juz 7 yang kita akan bincang nanti, antara perkara yang menarik ni bagaimana Islam Al-Quran mengajar kita supaya tidak ekstrim. Dan ekstrim itu ada dua sisi lah. Sisi yang terlalu teruk meninggalkan agama, ataupun sisi yang terlampau teruk beragama sehingga hilang sifat kemanusiaan. Itu pun kita akan bincang insya-Allah. Ya, baik. Jadi itu adalah surah Al-Maidah secara ringkas. Keseluruhannya itu adalah kesempurnaan kepada syariat maksudnya. Dan sebenarnya selepas surah Maidah ini ada surah Al-An'am, sudah masuk kepada surah Makkiyah. Bercakap tentang iman, tentang, jadi Maidah ini kalau kita tengok Baqarah, kemudian Ali Imran, Nisa, An-Nisa dan surah Al-Maidah ini penuh dengan peraturan-peraturan. Memang berat ustaz ya. Sebenarnya pengalaman di Quran Time bersama dengan tuan-tuan pun nak menghabiskan, memang surahnya panjang-panjang ya, dan isinya pun boleh tahan ya. Tetapi insya-Allah kalau kita habis surah Maidah ini, kira macam belajar buku teks, ada perlembagaan, tapi lepas tu diberikan ubat-ubat iman ya, agar kita dalam ini pun ada iman juga ya, tetapi bila kita pergi pada Makkiyah itu kita baru tahu, kita bina kembali. Saya yakin pada tuan-tuan iman sudah ada, dan Allah berikan syariat itu untuk pastikan iman itu dibuktikan dalam kehidupan kita kerana kita sudah pun beragama Islam. Jadi pada halaman yang ke-120 ini kita akan melihat balik semula, iaitu salah satu topiknya adalah berkaitan dengan Nabi Isa ya, pada ayat yang ke-75 itu, ataupun daripada ayat 72, 73, 74, 75. Tapi kita nak baca ayat 75 ini untuk kita melihat mengapa digelar Siddiqah. Satu perkataan yang menarik di situ yang kita ingin bersama dengan Ustaz Tarmizi dahulu. Sila Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul yang saya muliakan dan juga yang saya hormati, lagi kita kasihi kepada Ustaz Abdullah Bukhari. Tetamu yang tak asing bagi kita Ustaz, selalu datang mencerahkan kita, kongsi ilmu dengan kita Ustaz ya. Alhamdulillah. Sejuk teratak kita Ustaz ya. Sejuk. Kena pakai kot. Oh subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan sejuk juga bersama dengan Al-Quran insya-Allah taala. Jadi kita nak baca Ustaz ayat 75 Ustaz. Ayat 75, sahabat-sahabat Al-Quran semua, mari kita perhatikan ayat yang ke-75, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat 75 daripada surah Al-Maidah pada halaman 120 ini bermaksud Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun telah berlalu beberapa orang rasul dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Kedua-duanya makan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kepada mereka ahli kitab, kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Jadi di dalam halaman 120 ini bercerita tentang seruan untuk mengesakan Allah, jangan menigakan, menduakan, mensyirikkan Allah, terutama seruan kepada golongan Nasrani Ustaz ya. Dan kumpulan Kristian ini diingatkan salah satu perkataan menarik di sini, kana yakulani ta'am, mereka berdua makan. Kalau katakan buku yang hebat-hebat Ustaz ya, dia akan bawa idea-idea yang besar. Kalau katakan tidak difahami dengan betul, melihat pada ayat mereka berdua makan, rasa macam tak cukup besar mengapa perlu ada di dalam Al-Quran. Tetapi kita tahu bahawa ini adalah satu ayat yang mudah mempunyai pengajaran yang besar kepada dunia ini. Mari sama-sama kita ulang kaji bersama dengan Ustaz. Okey, terima kasih. Memang makan ni nampak benda kecil, tapi cuba tak makan. Allah. Bila kita tak makan, kita akan rasa lemah. Ya. Dan kalau dikatakan Isa dengan kepercayaan setengah Kristian ataupun Nasrani, Isa dan juga Maryam ini Tuhan, tiba-tiba katakanlah mereka berdua tak makan, tidak akan nampak lagi ketuhanan mereka. Jelas nampak mereka itu manusia. Itu satu. Kemudian kalau kita perhatikan surah lain pun, isu makan ni memang dijadikan topik untuk menegur pihak yang menyekutukan Allah. Contoh nanti kita sampai surah As-Saffat. Bila Nabi Ibrahim buat eksperimen, dia pergi dekat berhala, dia kata malakum la ta'kulun. Dia kata kamu tak makan. Maksudnya itu perkara asas. Kalau betul dia tu Tuhan, dia tidak perlukan makanan. Sebab Tuhan ini tidak memerlukan apa-apa yang menunjukkan dia ini lemah. Itu satu. Kemudian yang siddiqah. Siddiqah ni kalau saya boleh simpulkan, tahap manusia yang paling tinggi adalah Rasul. Tahap kerana Rasul, Nabi. Kemudian oleh kerana Rasul terakhir ataupun Nabi terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas Rasul, pangkat kerohanian yang tinggi kita panggil Muhsin. Muhsin. Dia Muslim, mukmin, muhsin ataupun kita kata wali-wali Allah. Dan ayat ini cerita mengenai Maryam. Sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada lagi nabi, dan nabi sebelum baginda adalah Nabi Isa alaihi salam. Lepas tu ada sebahagian ulama yang agak keliru mengatakan dalil-dalil dalam surah Maryam, surah Ali Imran bagaimana Maryam didatangi oleh Jibril lalu diberi maklumat ataupun seolah diberikan wahyu. Ada yang berpandangan kata Maryam ini adalah seorang rasul ataupun seorang nabi kerana dia didatangi oleh Jibril. Lalu ayat-ayat lain dan juga ayat yang menegaskan Maryam bukan rasul tapi Maryam adalah seorang siddiqah. Siddiqah ni kenapa dipanggil siddiqah? Dalam beberapa ayat, contoh dalam surah At-Tahrim, Allah kata wasaddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi. Maksudnya Maryam ni membenarkan apa sahaja yang datang daripada Allah dan juga datang daripada rasulnya. Bahkan kalau kita katakan darjat selepas nabi adalah orang yang siddiqin. Dalam surah An-Nisa kita baca wa may yuti'illah war rasul, siapa yang mentaati Allah dan juga Rasulullah maka mereka bersama dengan para nabi dan juga siddiqin. Kena kata kalau kita katakan bawah sikit daripada nabi, darjat siddiqin, siapa darjat siddiq dengan kalangan sahabat? Rasulullah, sahabat Abu Bakar. Yeah. Itu tak dinafikan. Kemudian kalau kita kata dalam kalangan wanita, siapa yang darjatnya bawah sikit daripada Nabi? Maryam. Jadi ini dia dua perkataan yang penting ya, istilah siddiqah yang diberikan kepada ibu kepada Nabi Isa ya, maksudnya lebih rendah sikit daripada nabi tapi maksudnya maqam, kedudukan, status yang amat tinggi ya, kerana membenarkan apa sahaja yang datang daripada Allah. Dan kana yakulani ta'am ada kaitan juga dengan nama surah ni Ustaz ya, Al-Maidah. Jadi pusing macam mana pun hidangan daripada atas, makanan, awal-awal cakap pasal seawal ayat pertama sahaja sudah cerita pasal binatang bahimatul an'am apa sebagainya. Jadi topik makan sahaja adalah topik yang menarik. Dia boleh ada kaitan dengan akidah, ada kaitan dengan ibadah syariat kita, ada kaitan dengan akhlak kita. Pasal kalau siapa yang makannya itu melampau ya, dia ataupun makan suht, makanan yang haram sumbernya, semua topik itu disampaikan pada surah ini. Jadi ini surah Maidah dan itu yang kita belajar. Makanan ada kaitan dengan akidah kita sehingga kan kalau tak makan
lemahlah Nabi Isa ataupun Maryam, dan Maryam itu adalah makhluk, Nabi Isa juga adalah makhluk yang tidak perlu disyirikkan ataupun dikaitkan dengan Allah. Jadi ini yang kita boleh belajar. Dan seterusnya pada halaman yang ke-121 kita ada ayat 78 hingga ayat 82 yang bercerita tentang perkara yang menarik, ya, seruan kepada ahli kitab. Kita nak baca dahulu daripada ayat 78 hingga 80 dahulu, kemudian kita akan melihat kepada persoalan tegur kemungkaran. Ya, kita baca dahulu 78 hingga 80 bersama dengan Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, yang kasih kepada Ustaz Abdullah Bukhari, khususnya tuan-tuan dan puan-puan penonton My Quran Time. Hari ini hari Sabtu Ustaz. Barangkali ada yang kebanyakannya bercuti lah hari Sabtu, mungkin bersama keluarga dan sebagainya. Terima kasihlah kerana dan tahniah kerana terus bersama dengan Al-Quranul Karim. Sebut pasal makan tadi saya teringat saat yang itu sebut you are what you eat. Kata orang mana? Penting. Ya, betul. Subhanallah. Taklah marah orang penting. Jadi penting, ya. Betul, Ustaz. Makanan ni penting sangat, Ustaz, ya. Dalam kesempurnaan syariat itu, makan itu topik yang dekat di hati dan penting untuk jaga hati. Betul, ya. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Baik, mari kita baca ayat yang ke-78 saya. Ya. 78, 79 dan 80. 3 ayat kita nak baca. Di permulaan tadi saya dah baca dengan Hijaz tadi. Yang ni kita nak cuba baca Taranum Sabah. Sabar je lah. Tolong sabar. Cuba sahabat-sahabat Al-Quran semua, jom kita cuba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 78 hingga 80 ini bermula dengan ayat 78, orang-orang kafir daripada Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu kerana mereka derhaka dan selalu melampau batas. Dan kemudian ayat itu disambung pada ayat 79, mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka lakukan. Jadi dalam ayat ini apa yang kita belajar ialah tentang satu laknat, Ustaz, ya. Laknat atas lisan Daud, yang mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit mengapa Nabi Daud ni kan ada kaitan dengan Bani Israel. Bani Israel pada zaman Nabi Musa, kemudian terus pada Nabi Daud walaupun jauh, kemudian Nabi Isa, tapi dilaknat juga sesama sendirilah ni, kan. Apa sebenarnya yang boleh kita belajar, apatah lagi bila Allah ceritakan, Allah menyatakan kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu, mereka tidak menegah. Mengapa laknat dan mencegah kemungkaran itu ada kaitan, Ustaz? Sudah pasti. Dia macam ni, sekala sekiranya kita tidak benung kejahatan yang berlaku,
kejahatan akan tersebar akan umpama api akan menelan semua orang. Kebaikan yang ada. Itu kebaikan yang ada. Sebab tu dalam Islam kita kena seimbang antara amar ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang setengah orang tu dia sibuk suruh buat benda baik tetapi tidak mencegah kemungkaran. Umpamanya kita bimbang kerja dia membersihkan sungai yang kotor tapi ada orang buang sampah di Buang hujung. sampah. Jadi dalam kes Nabi Daud ni kalau kita baca beberapa riwayat antara contohnya penduduk sebuah negeri yang berhampiran dengan kapal dengan lautan mereka nelayan. Maksud mereka diberikan arahan supaya tidak tidak menangkap ikan pada hari Sabtu. Tetapi akibatnya oleh kerana mereka tangkap ikan akhir mereka dilaknat Allah Taala bertukar jadi ke babi dan sebagainya. Kemudian kalau kita perhati ayat ni ayat yang ke 79 tu Allah pakai kanu la yatanahawna fi'il musyarakah tu. Maksud dua hala. Mereka tidak saling menegur mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Cerita dia Bani Israel ni dia buat kejahatan. Lalu ada yang menegur. Sekali kamu tu buat lagi. Kemudian buat lagi, tegur. Lama kan dia rasa tak payah tegurlah, tegur pun tak guna. Mereka tidak berubah. Lalu kejahatan kemungkaran itu tidak ditegur, lama kan dia tersebar menyebabkan kejahatan makin merebak, lalu kacau bilau semua sekali. Sebab tu Nabi Daud dan juga Nabi Isa dalam zaman yang berbeza tetapi konteks kepentingan mencegah benda mungkar, menegur benda kemungkaran ini sentiasa konsisten berlaku sampai bila-bila. Bahkan kita umat Islam pun kita diangkat sebagai khair ummah dalam surah Ali Imran kerana kita ada elemen suruh benda baik, cegah benda mungkar. Jadi cegah benda mungkar penting. Kalau kita abaikan benda ni, dia boleh menyebabkan kerosakan akan tersebar. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, laknat itu bukan sekadar kepada mereka. Tapi kalau perkara yang sama berlaku juga kepada umat Islam pun boleh dilaknat Allah Ta'ala kerana membiarkan kejahatan itu berlaku. InsyaAllah. Itu adalah panduan untuk kita memahami sebenarnya zaman dahulu kaum dilaknat ataupun dikutuk itu kerana tidak mencegah kemungkaran. Zaman sekarang sama juga lah Ustaz. Kalau katakan sungai itu ada orang buang minyak. Memang kalau tidak dicegah oleh mana-mana pihak, ya, pihak-pihak yang bertanggungjawab, memang sampai bila-bila lah minyak masuk sungai. Dan kesannya bukan sekadar pada orang yang tuang minyak. Satu negeri tak ada air. Satu negeri yang terkesan dengan perkara ini. Ini penting untuk diberi perhatian. Kalau kita baca nampak macam ini kena laknat, ini kena kutuk Bani Israel. Tapi zaman ini siapa yang tidak melaksanakan perkara ini, Allah nyatakan labisa makanu yaf'alun. Teruk sangat apa yang mereka laksanakan kerana tidak mencegah. Jom kita cegah, buat ikut kapasiti masing-masing. Itu pelajaran yang kita ambil daripada halaman 121. Kita berehat sebentar, kita sambung kembali My Quran Time, baca, faham, aman, insya-Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam My Quran Time. Hari ini kita berada di sesi ulang kaji. Pastinya kita bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari. Ustaz Abdullah juga merupakan pasukan tentera research kita think tank untuk My Quran Time. Subhanallah, terima kasih Ustaz kerana terus bersama semampu. InsyaAllah. Subhanallah, alhamdulillah. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, selamat bergabung di platform rasmi kita. Kita ada Facebook tadi Telegram, Twitter, Instagram, YouTube dan sebagainya. Mudah-mudahan terus dapat kita ulang kaji pengajian-pengajian kita insya-Allah taala. Nak tanya soalan dan sebagainya kat situ boleh ulang kaji dan nyatakan pandangan dan juga nota-nota barangkali boleh berkongsi di situ Ustaz Betul. Jadi kita dah baca tadi Ustaz, kita dah ulang kaji dua buku surat tadi.
Jadi kita nak terus Ya, kita nak pada masuk juz yang ke-7. ya, kita dah habis 6 juzuk Ustaz. Subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Moga terus beri kekuatan kepada kita untuk terus lagi menyambung baki 24 juzuk lagi. Ya, Amin ya rabbal alamin. Dan bila bercakap tentang juz yang ke-7 ini Ya, Ustaz. bermula dengan bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, Ya. tapi di hujung ayat ataupun di hujung muka surat pada ayat 89 itu bercerita tentang wasatiyah, Ya, Ustaz. ya, tentang keseimbangan. Walaupun ini ada cerita tentang keimanan, tentang sumpah dan sebagainya. Kita baca dahulu, kemudian kita nak lihat apa kaitan orang yang baca Quran dengan keseimbangan ataupun wasatiyah sebentar Masya tadi. Allah. Jadi kita baca ayat 89 dipimpin Ustaz Tarmizi. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Fazrul, Fadil Ustaz Abdullah Bukhari dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak masuk ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-89 Ustaz. Betul. Ada lebih kurang dalam 6 baris. atau 6 baris Subhanallah, kita nak baca sekarang ni. Kita cuba pula Taranum Hijaz dah, Soba dah Ustaz. Kita cuba Taranum Nahwan lah. Silakan. Boleh Ustaz? Cuba Ustaz. Boleh. Jom sahabat-sahabat semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 89 ini Allah mengingatkan kepada kita, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja, tetapi dia menghukummu disebabkan sumpah yang kamu sengaja, maka kafarahnya diterangkan dalam ayat ini. Ayat ini panjang, ya, muncul selepas Allah menyatakan pada ayat yang ke-87, iaitu ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibat, jangan haramkan makanan yang baik, apa yang telah dihalalkan, jangan melampau, ya. Jadi jangan melampau, kemudian bercakap tentang makan perkara yang halal dan thayyibah, tiba-tiba pasal sumpah Ustaz, ya. Tak melampau dengan sumpah ni apa kaitannya? Dan kalau ayat awal pada ayat 83 itu ada cerita tentang orang yang mendengar al-Quran ni, ya, dia boleh sampai mengalir air mata. Ada kaitan tu macam mana tu melihat perkara ini Ustaz? Silakan. Okey, menurut sekali kita kena tengok ayat ni secara menyeluruh mula daripada ayat yang ke-80 82. Okey. 82. Ayat 82 tu Allah Taala ceritakan bagaimana penganut agama Nasrani lebih dekat dengan orang Islam. Dan kalau kita baca asbab nuzul ayat 83 sampai kepada ayat yang ke-85 cerita An-Najasyi dan juga para rahib, ulama, pendeta dia yang berada di Habasyah, apabila mereka mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Talib. Mereka dengar, lalu mereka merasa terharu, tahu apa yang disampaikan oleh Ja'far melalui ayat surah Maryam, cerita pasal Maryam ni adalah sesuatu yang benar. Mereka pun terharu, mereka pun menangis. Menangis kerana kesedaran yang mereka dapati itu betul daripada kalam Allah. Walaupun ada pujian Allah kepada kita kata Nasrani,
Tapi kadang-kadang kita kena ingat Nasrani dia terlebih sangat. Emosinya. Emosi terlebih dan terlebih nak buat baik sehingga dia menyanggah fitrah manusia. Lepas tu dalam agama Nasrani dia ada rahib. Dan rahib ni contoh tak kahwin, tak tidur, maksudnya puasa sepanjang masa. Dan cerita dia para sahabat Nabi pada zaman Nabi ada yang cuba menggunakan logik seperti yang ada dalam agama Nasrani, nak jadi baik kena pergi tahap ekstrim sehingga mengabaikan sifat kemanusiaan. Cerita dia 3 orang sahabat pergi merisik isteri Rasulullah, pergi tanya macam Rasulullah. Selepas diceritakan ada seorang sahabat kata itu Nabi maksum, dosa dah diampunkan. Aku bersumpah. Aku bersumpah, dia kata. Itu balik pada kafarah sumpah pada ayat 89 tu. Aku bersumpah aku tak akan tidur. Semayang je. Aku bersumpah akan puasa sepanjang masa. Aku bersumpah aku tidak akan kahwin. Jadi Nabi dengar, Nabi betulkan. Nabi kata, aku yang paling takut pada Allah Ta'ala, aku berkahwin, aku tidur, aku solat, aku makan dan aku berpuasa. Jadi Nabi kata, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa tak mau ikut cara aku bukan daripada golongan aku. Jadi berikutan itu Allah Ta'ala turunkan ayat 87 mengajar umat Islam. Pangkal tu pun ni untuk umat baik ni. Ya ayyuhallazina amanu wahai orang beriman. Kalau kamu beriman, kamu kena jaga keseimbangan ini. Jangan melampaui batas. Kamu sebagai manusia kena tidur, kamu kena makan dan kamu perlu berkahwin. Lalu bila teguran ini turun berdasarkan ayat ini dan juga apa yang disampaikan oleh Nabi, sahabat-sahabat yang dah bersumpah 3 orang tepuk dahilah. Alamak, macam mana kami dah bersumpah? Lalu Allah Ta'ala pun beri jawapan. Sumpah kamu tu betul-betul atau main-main? Kalau betul-betul, maka kamu kena bayar kafarah sumpah kamu. Inilah panduan-panduannya. Jadi itu dia punya kaitannya ya. Ada kaitan dengan asbabun nuzul itu untuk kita sama-sama ambil perhatian bahawa kadang-kadang ada orang memang dia amat responsif kepada fitrah kebenaran. Betul. Tapi rupa-rupanya tidak boleh ekstrim dalam respon kepada kebenaran Ustaz ya. Maksudnya kalau katakan ada yang dengar Al-Quran dia menangis, dia rasa wah dah lama dah tak dengar bacaan Quran yang baik dengan tadabburnya, tapi kadang-kadang dia pergi ekstrim kepada amalan-amalan yang tidak berasaskan kepada Al-Quran. Itu satu ekstrim. Satu lagi yang memang langsung apa yang sedih-sedih nak lagu-lagu ke apa sebenarnya kita teruskan perjuangan hidup. Jadi antara dua perkara itu bahawa sebenarnya Allah kata wattaqullah kan ataupun la innallaha la yuhibbul mu'tadin pada ayat 87 dan pada ayat 88 itu wattaqullah. Apa sahaja yang datang daripada Allah itulah caranya jika kita beriman, bukannya sekadar mengikut perasaan satu hal, satu lagi ekstrim yang mengikut kepada intelek keras tidak mahu melembutkan hati, itu satu lagi perkara yang perlu kita usahakan. Jadi ini adalah pelajaran daripada halaman 122. Kita ingin pergi kepada halaman 123 ya. Mari sama-sama kita lihat ya. Kita nak baca ayat yang ke-95 itu sebagai satu peringatan dan juga ulang kaji kita pada hari ini. Silakan Ustaz Tarmizi. Terima kasih pada Ustaz Fazrul, Ustaz Abdullah Bukhari. Kita nak sambung tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya ayat ke-95. Ayat ni pun tak kurang panjangnya. Dia ada dalam 5 baris lebih semua tu panjang-panjang semua. Saya kena baca hari ni. Subhanallah. Nak bagi pahala dulu. Subhanallah. Jadi harap-harap tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran pun rasa ceria dan rasa seronok dapat baca banyak ini. Subhanallah. Alhamdulillah. Dan besok akan baca lagi sekali Ustaz. Tapi kita pilih ayat lain lah. Ya, insya-Allah. Baik. Jadi kita nak baca ayat 95 sekarang. Mari kita cuba baca. Kita dah baca tadi Sabah, Hijaz, Nahwan. Kita cuba jiharkah pula. Jihar. Cuba ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم
الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 95 ini Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh haiwan buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah dengan syarat-syarat yang dinyatakan pada ayat 95 ini. Dan ayat ini hadir selepas Allah mengingatkan pada ayat 94, wahai orang beriman, diuji, ya. Allah pasti akan mengujimu dengan haiwan buruan. Maksudnya awal surah Maidah pasal haiwan buruan kan, dekat sini pun makan haiwan saja. Makan haiwan buruan ni dia macam satu topik yang agak konsisten. Apa cerita sebenarnya Ustaz, sila? Saya nampak sebenarnya ayat-ayat macam ni, bahkan kalau tengok daripada ayat 90 tu, dia ada kaitan dengan ujian iman. Okey, tengok di pangkal ayat 90, ayat tu kalau kita bincang memang ayat yang terakhir, Allah Taala turunkan mengharamkan arak sama sekali. Betul. Kita boleh katakan ayat 90 sampailah ayat angka 3 ni pengharaman arak. Yang kita tahu arak diharamkan sama sekali, tak ada lagi peluang-peluang untuk kita minum ataupun ambil manfaat. Manakala ayat 94 95 benda yang halal tetapi diharamkan pada situasi tertentu sahaja ketika kita berihram. Maksudnya atas tu arak confirm ujian seumur hidup. Dan kadang-kadang kita perlu juga ujian disiplin dalam situasi tertentu. Contoh nak solat, bila takbiratul ihram dah tak boleh buat benda yang biasa kita buat, sehingga kita bagi salam. Sama juga bulan Ramadan, kita ada masa kita perlu diuji untuk meningkatkan keimanan kita. Sama juga dalam ibadat haji, dalam kes ini ibadat haji, umrah dan sebagainya. Dalam keadaan biasa boleh, tetapi di sini demi menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah, walaupun asalnya boleh tangkap buruan dan sebagainya, boleh makan itu makan ini, tetapi demi untuk melaksanakan satu set ibadat yang dikhususkan oleh Allah Taala seperti haji dan juga umrah, masa ni kamu kena belajar mematuhi undang-undang Allah. Lepas tu interesting kalau baca ayat ni ayat yang ke-94 ni, ujian ini ketika ayat ni turun diberikan Allah kepada para sahabat Nabi sangat ekstrim. Mereka tahun ke-6 Hijri nak pergi buat umrah. Dan diketahui bila kita buat umrah ataupun kita dah berihram, zaman ni nak makan kena buru, kena tangkap. Jelah tak ada RNR. Tak ada RNR. Lepas tu biasanya dalam situasi biasa bila nak berburu kena cari, kena kejar, tetapi dah pakai ihram tak boleh berburu. Allah kata la yabluwannakum bi syai'in minas sayd. Maksudnya kamu diuji sungguh dengan buruan-buruan. Dan disebut, dia katakan bila dalam perjalanan nak pergi buat umrah tu masuk Hudaibiyah, binatang-binatang yang biasa diburu jadi sangat mesra. Masya-Allah. Dia kata tanalu aydikum wa rimahukum, boleh dicapai mudah oleh tangan dan juga panah kamu. Jadi kenapa Allah Taala beri ujian macam tu? Ini nak mengukuhkan pangkal ayat ni. Allah kata wahai orang yang beriman. Kalau kamu beriman, kamu boleh hadapi yang ni. Kalau yang ini pun kamu tak mampu hadapi, bayangkan banyak lagi ujian-ujian lain. Konteks sekarang ni Ustaz, ya. Sekarang ni kalau kita pergi umrah haji, ialah kita belum lagi dapat dibenarkan, tapi kalau pergi ke sana, kita dah tak ada dah memburu ni sebenarnya kan. Pasal kat sana memang telah diburu di tempat lain dan kemudian dibawa siap apa sahaja. Jadi ayat ini dalam konteks sekarang Ustaz, apa pelajaran yang boleh diambil sebenarnya? Bagi saya dia ujian itu datang mengikut zaman dengan konteks yang berbeza. Dulu ada ujian cara itu. Ujian buruan itu ya. Sekarang ujian lain pula.
Macam contoh ujian menunggu visa lepas ke tidak. Memburu barang-barang yang banyak di kedai itu pun memburu juga Memburu. ya. Masya-Allah. Jadi syariat ini sebenarnya adalah bertujuan untuk mendisiplinkan kita umat Islam. Ada yang disiplinkan haram long term, iaitu arak ya, judi dan sebagainya. Tapi ada yang pada waktu tertentu sahaja tidak dibenarkan. Subhanallah, ini adalah keindahan syariat Islam ini yang kita teruskan pada halaman yang ke-124 ya, bila kita melihat kepada Allah menjadikan Kaabah, dan di ayat yang ke-100 itu Allah menyatakan tentang yang buruk dengan baik ini tak sama, Ustaz ya. Kita baca sikit ayat 100 ini, pendek saja kali ini Ustaz ya. Ya. Tapi kita nak tengok boleh ke kalau orang ada pendapatan yang tidak halal ya, ataupun khabith ini, dia derma ya, pasal dia nak membersihkan yang kotor tu. Boleh ke tak boleh? Kita dengar dulu bacaan ayat 100 dengan bacaan tuan-tuan ikut bersama insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, terima kasih kepada Ustaz Abdullah Bukhari. Saya ada permintaan satu lagu boleh? Sudah. Saya nak lagu Ras. Ras, subhanallah. Lagu Ras, terima kasih kepada Ustaz Abdullah. Lagu Ras ni antara imam yang selalu baca Abdul Rahman As-Sudais kan. Baca tegas kan, sifat dia tegas. Rancak lagu dia bersemangat kan. Disesuailah barangkali dengan ayat ni. Ayat yang ke-100 ni kita baca dulu, mari sama-sama kita baca dengan murattal Ras insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Katakanlah Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyak daripada keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal fikiran, agar kamu beruntung ulul albab. Jadi ayat ini antara 16 ayat di dalam Al-Quran yang mencerahkan tentang ulul albab. Kata Hamka Ustaz ya, ialah orang yang mempunyai hati nurani ya, bersih hatinya sehingga dapat menghargai isi kandungannya. Dalam ayat ini ada cerita tentang tidak sama buruk dengan baik ya. Jadi kalau katakan ada pendapatan orang yang mungkin tak berapa okey kan, contohnya mungkin ada yang kata daripada sumber haram contohnya, ataupun mungkin dia tak berapa sumber haram tapi pasal 8 jam bekerja, 4 jamnya yang halal betul-betul, 4 jam lagi tu so-so kan. Jadi saya rasa saya nak bersihkan ni, saya dermakan RM1 setiap hari ke masjid, harapnya dekat tempat kerja ni bolehlah makan dekat kafeteria sampai 4 jam. Macam mana tu Ustaz? Okey, mula sekali konteks ayat ni lah. Setakat pembacaan saya, ayat ni dia turun selepas ayat-ayat pengharaman arak tu diturunkan. Kemudian ada seorang lelaki Badui jumpa dengan Nabi, dia kata, Rasulullah, arak ni bisnes aku. Jadi bila dah diharamkan, tutup kedai lah. Tutup kedai. Dia kata, boleh ke tidak? Aku jual juga arak, tetapi hasil daripada pendapat arak ni aku bersihkan sedikit, aku bagi sedekah dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala pun tegaskan. Allah kata tak sama antara benda yang keji dan benda yang baik. Walaupun kamu rasa banyak, takjubnya kamu dapat manfaat, kebanyakan daripada sumber yang haram itu. Allah berkata bertakwa pada Allah wahai orang yang cerdik. Jadi sebenarnya orang yang cerdik sini orang yang tahu menilai halal haram dan yang mengedepikan yang haram. Balik pada soalan tadi. Soalan tadi itu dah ada banyak lapisan jawapan. Ada banyak lapisan ya. Antara contoh kalau terang-terang memang bisnes ataupun kerja dia itu haram 100%, bagilah sedekah separuh daripada gaji pun dia tidak akan jadi halal. Tak jadi halal. Tetapi kalau sekiranya gaji ataupun kerja dia itu macam contoh kami pernah dapat satu soalan. Seorang wanita ni dia kata dia kerja sebuah syarikat multinational ataupun international. Lepas tu masalah dia syarikat ni di akhir tahun dia akan tarik staf daripada jabatan lain untuk organize ataupun anjurkan program untuk kita kata macam dinner ni, annual dinner. Dan dalam annual dinner tu untuk di apa kata dalam bulan 11 tu dianjurkan ada serve arak dan sebagainya. Jadi macam pendapatan saya setahun tu. Lalu bila tanya kepada pakar kata
KPI yang jelas halal 11 bulan. Yang bulan 12 sudah bercampur. Jadi yang 11 halal, yang bulan 11 yang bulan apa? Yang bulan terakhir tu ada penglibatan, pada masa itu barulah kita boleh gunakan kaedah tadi tu. Maksud kita ambil sebab kata-kata gaji ni bukan sesuatu yang pekat bercampur, boleh diasingkan. Boleh diasingkan. Boleh diasingkan. Tapi sebolehnya kita lebih warak, berhati-hati dalam perkara begini. Kerana rezeki Allah ni luas. Hijrahlah, insya-Allah akan ada jalan keluar. InsyaAllah. Itu adalah nasihat bagaimana kita melihat dalam kerangka ulul albab, ya, agar kita berjaya pada ayat yang ke-100. Kita doa pada Allah SWT, Allah izinkan kita menjadi orang yang ulul albab, sentiasa bertakwa pada Allah dengan kita melihat panduan daripada surah Al-Maidah ini. Sama-sama kita doa bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل ya karim. Semoga Allah mengabulkan doa yang kita bacakan sebentar tadi dan kita diizinkan oleh Allah menjadi ulul albab yang sentiasa melihat dengan kacamata, dengan cara, dengan hati yang nurani, dengan yang jernih, dengan panduan daripada Al-Quran. Dan inilah yang kita ingin sebar dan bina dalam masyarakat dalam tabung gerakan Al-Quran. Satu usaha bersama dengan tuan-tuan dijemput untuk menyumbang dalam nombor yang tertera untuk kita menyebarkan mushaf, kita melaksanakan lebih banyak program membina generasi ulul albab. Salah satunya yang diterangkan pada ayat 100, agar anak-anak generasi akan datang adalah generasi yang melihat yang halal ataupun tayyib itu amat berbeza daripada yang teruk, yang haram, yang keji, al-khabis yang dinyatakan pada surah Al-Maidah ayat 100 sebentar tadi. Kita akan bertemu kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdullah Bukhari, studi Ustaz, bersama menerangkan, menjelaskan banyak perkara hari ini. Saya yakin tuan-tuan dapat banyak manfaat untuk kita doa laksanakan. Kita bertemu pada jam 5 petang, jam 11 malam dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mofas yang mendoakan tuan-tuan terus menjadi membina generasi ulul albab di mana sahaja, dan kita bertemu lagi pada hari esok insya-Allah. My Quran Time, baca faham aman insya-Allah.